Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang kedua. Anjuran Madrasah Jumaiyah Kampung Padang Balang menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kalau tidak silap catatan saya, kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang ke-6. Mana jemaah kita yang bawa kitab tak datang, outstation. Kalau tak, saya boleh double check dengan beliau. Dan memang kitab ni alhamdulillah dah ada cetakan baru, dah siap dah. Kita hari sebab tak ada stok. Jadi yang terbaru ni sudah ada versi penambahbaikan. Jadi kalau ada yang berminat untuk dapatkan kitab, boleh, saya lihat di Shopee pun ada. Di Shopee pun ada jual, dan boleh hubungi penerbit ataupun mungkin di kedai-kedai buku, insya-Allah ada. Sebab tanda tu di bab yang ke-6 iaitu dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam bab yang ke-6 ini, perkataan hanya itu sangat penting. Sekira-kira kalau kita buang perkataan hanya, maka tajuk tu jadi salah. Tak percaya, kita buang. Asal tajuk dia dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Itu tajuk dia. Okey, kita buang. Dalil syarak bukan Quran dan Sunnah. Kan tak betul. Semua orang tahu, orang Islam tahu. Tak perlu kita mengaji sampai PhD, tak perlu kita jadi mufti untuk kita tahu bahawa Quran dan Sunnah itu adalah dalil syarak. Jadi poin saya adalah, yang dimaksudkan oleh Ustaz Muhadhir dalam bab ini adalah kekeliruan yang bermain dalam fikiran sebahagian umat Islam. Mereka menyangkakan dalil syarak hanya Quran Sunnah saja. Maka dia mulalah melarang umat Islam daripada melakukan amalan-amalan dengan alasan, ni mana ada dalam Quran hadis? Ini tak ada dalam Quran hadis pun. Seolah-olah sumber hukum. Dalil di sini bermakna sumber hukum. Dalil dia ada pelbagai makna, tapi dalam konteks yang kita gunakan sekarang, makna dalil adalah masdar, sumber, sources of Islamic law. Jadi jelas pasti Al-Quran dan Sunnah adalah sumber syarak. Tetapi kalau menyempitkan sumber syarak hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, ini keliru. Jadi itu sudah berlaku.
dalam pemikiran sebagian umat Islam, bahkan sebahagian daripada kita mungkin pernah berhadapan dengan orang yang ada fikiran macam ini. Bila kita kata hukumnya macam ni tu, tak ada dalam Quran hadis pun, kadang dia kata macam itu. Jadi ini yang cuba diperbetulkan ya, oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Hafizahullah. Di muka surat 68, soalan. Ada yang mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu hukum, kita hanyalah perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak perlu kepada yang lain. Apakah pendapat ulama tentang pendapat ini? Saya baru sampai dari Kuala Kangsar, mungkin dalam sekitar pukul 6.30 tadi. Saya hadir satu program yang dianjurkan oleh USAS, Universiti Sultan Azlan Shah, yang mana dikendalikan ataupun disampaikan oleh Sahibul Fadilah Syekh Dr. Ahmad Mamduh Hafizahullah, iaitu ulama Mesir, ulama daripada Al-Azhar, yang beliau ini pakar dalam usul fiqh. Usuli, orang yang mahir dalam usul fiqh, ilmu yang mana dengan ilmu itu diketahui sumber hukum, dan ilmu yang mana dengan ilmu itu diketahui teknik mengeluarkan hukum dari sumber. Tahu sumber saja tidak memadai. Kita tahu lautan itu sumber mutiara, bukan semua orang ada kepakaran untuk mengeluarkan mutiara dari lautan. Jadi kena ada dua tu. Kemahiran untuk mengenal pasti di manakah hukum itu boleh diambil, dan kemahiran untuk mengenal pasti apakah teknik yang sepatutnya digunakan untuk mengeluarkan hukum itu dari sumber dia. Ini namanya usul fiqh. Kalau fiqh yang kita selalu belajar itulah apa hukum buat perkara ini, ya haram, ini makruh, ini harus, ini sunat, ini wajib. Itu fiqh. Kita tak tahulah dia ambil pada mana hukum tu, yang penting kita nak tahu hukum. Usul fiqh dia pergi lebih mendasar daripada itu. Dia membincangkan hukum diambil daripada mana, dan apakah teknik yang digunakan untuk mengeluarkan hukum daripada sumber dia. Jadi tadi saya berpeluang untuk bertanya dua soalan. Jadi soalan yang saya nak cerita malam ini adalah soalan yang pertama, iaitu ada satu golongan yang mereka ini suka membid'ah-bid'ahkan amalan umat Islam yang lain yang dia tak sesuai dengan kecenderungan dia. Kalau sesuai dengan kecenderungan dia, dia tak timbul isu tu. Walaupun perbuatan dia pun tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi SAW pun Nabi tak buat benda tu. Tapi kalau dia yang buat, okey. Tapi kalau orang Islam yang lain yang buat dan dia tak berkenan, jika dia membid'ahkan dengan erti kata sesat. Lain kalau ulama-ulama kita sebahagian tu membid'ahkan amalan tapi kata dia hukumnya harus. Ya, benda tu bid'ah, benda baru tapi hukumnya sunat. Itu ulama kita. Tapi ada sebahagian kalau dia sudah kata bid'ah maknanya haram. Maknanya sesat. Lalu kita terangkan kepada mereka bahawa benda ini benda khilaf. Ulama tidak seia sekata. Ada ulama mengatakan sunat, ada ulama mengatakan tidak. Jadi kalau benda khilaf, kaedahnya adalah la tabdi'a fi masailil khilaf. Tak ada kita nak bersikap membid'ah-bid'ahkan pada masalah yang ulama khilaf. Jadi kita berlapang dada lah. Kerana masing-masing ulama tu ada hujah, ada dalil, ada teknik masing-masing. Jadi kalau yang betul dapat 2 pahala, kalau yang salah pun masih dapat 1 pahala. Jadi tak perlu kita menyakiti saudara kita yang bertaklid kepada salah satu dengan kita itu mengatakan ini bid'ah macam itu. Sebab perkara itu sudah jelas khilaf di kalangan para alim ulama. Jadi mereka tetap berdegil. Kata mereka, mana ada kaedah macam itu? Kita berhak untuk membid'ahkan. Okey. Jadi saya ajukanlah soalan kepada beliau kerana beliau pakar dalam usul fiqh. Jadi kata beliau, ada hujah mudhikah, dia kata. Ini hujah macam ni melucukan. Mudhik rasanya sesuatu yang menyebabkan kita tertawa. Bahasa orang utara dia kata benda ni lawak.
Yang sembang lagu tu lawak. Benda yang melucukan lah orang KL kata. Kenapa melucukan? Beliau terangkan, kerana perbuatan manusia ini adalah perbuatan yang tidak boleh kita nak hadkan. Manusia ni buat benda-benda yang tak ada zaman Nabi. Sedangkan nas-nas syarak dia terbatas. Adakah oleh kerana manusia ada buat benda baru di zaman kita misalnya, maka kita kena tambah ayat Quran lain? Kan tak mungkin. Ayat Quran yang itu saja. Bukan hadis. Walaupun hadis jumlahnya lebih jauh, lebih banyak daripada Al-Quran, tetap yang dalam kitab hadis itu saja. Tak bolehlah kita nak tambah hadis baru. Maka secara sepintas lalu, tak mungkinlah yang terbatas, iaitu jumlah Quran dan hadis, akan boleh memberi hukum kepada yang tidak terbatas, iaitu perbuatan orang mukallaf. Zaman ni macam ni, tingkah laku dia. Zaman akan datang lain pula. Ya. Kita ambil contoh mudah lah. Dekat-dekat musim haji ni, zaman Nabi SAW, tak ada orang tawaf guna skuter. Memang tak ada skuter pun zaman tu. Di zaman kita, ada orang tawaf guna skuter. Jadi tawaf guna skuter tu dilakukan oleh orang mukallaf, orang yang akil balik, pasti ada hukum. Nak cari ayat Quran atau hadis yang khusus menceritakan hukum tawaf menggunakan skuter, memang tak ada. Maka tak dapat tidak, pastilah kita itu kena berpegang kepada keumuman, bahawa perkara-perkara yang baru yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ini, dia akan terpayung dengan dalil-dalil yang umum, yang mana di situ boleh diambil satu posisi hukum. Kecuali kalau orang tu nak mendakwa Quran dan hadis ini ataupun syariat Islam ini hanya sesuai untuk zaman dulu je. Zaman sekarang syariat dah tak sesuai. Sebab dia tak ada dalam Quran hadis. Tak mungkin. Orang itu pun sebenarnya dia tidak berpegang macam itu. Ya, kawan-kawan kita yang kata ni tak ada dalam Quran hadis, ni tak ada dalam Quran hadis. Kalau kita tanya dia, macam mana pegangan kamu? Kamu adakah berpendirian syariat Islam ini hanya sesuai zaman Nabi SAW, hanya sesuai 3 generasi yang pertama, ataupun syariat Islam ini sesuai sampai hari kiamat? InsyaAllah dia pasti akan jawab sesuai sampai hari kiamat. Tapi dia tidak sedar sikap dia yang mengatakan tak ada dalam Quran hadis, tak ada dalam Quran hadis, seolah-olah membataskan syariat Islam itu hanya pada zaman tertentu sahaja. Seolah-olah. Maka dia kena perbetulkan. Yang kedua, kenapa dia kata lucu? Kerana seolah-olah menganggap bahawa nas Quran hadis ini semuanya qat'i. Qat'i maknanya apa? Putus. Tak ada ragu-ragu. Hanya satu makna saja. Padahal orang yang faham tentang syariat, dia tahu banyak sekali nas Quran dan hadis yang zonni, yang ada keraguan pada makna dia. Takkan Quran pun zonni, Ustaz? Ya, Quran semuanya qat'i. Quran semuanya qat'i dari sudut subut, daripada sudut bahawa Al-Quran ini memang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan. Kenapa? Kerana semua Al-Quran itu diriwayatkan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain dengan bilangan perawi yang sangat ramai. Sekira-kira tak mungkinlah seramai itu perawi semuanya pakat terlupa, semuanya pakat tersilap, mustahil. Itu namanya riwayat yang mutawatir. Maka Al-Quran qat'i, yakin keseluruhannya daripada Nabi SAW. Hadis yang mutawatir sama macam Al-Quran, yakin daripada Nabi. Hadis yang ahad ada keraguan, lalu ulama kaji sahih, dhaif dan sebagainya. Dari segi adakah ia daripada Nabi SAW ataupun bukan, Quran qat'i, hadis mutawatir qat'i, tak ada ragu-ragu, itu maksud qat'i. Tetapi dari segi makna, apakah ayat ini bermakna begini atau begitu? Adakah hadis ini bermakna macam ini atau macam lain? Maka kedua-dua Al-Quran dan hadis ada yang qat'i, ada yang zanni.
Kena jelas yang ini. Sebab sebahagian orang dia kata, mana boleh Ustaz? Quran Ustaz boleh kata ada keraguan. Bukan keraguan daripada sudut itu Quran, itu tak boleh. Meragu-ragukan satu huruf daripada Al-Quran pun tak boleh. Apatah lagi satu kalimah, apatah lagi satu surah, dia ragu-ragukan ini surah bukan pada Quran, itu bawa kufur. Boleh jadi kafir orang itu. Tetapi yang dimaksudkan ragu-ragu adalah ada kemungkinan ayat itu bermakna begini, ada juga kemungkinan ayat itu bermakna begitu. Maka bila ada ragu-ragu, ia membawa kepada kemungkinan ulama berbeza kefahaman. Itulah namanya khilaf, ya. Mungkin tuan-tuan sebahagian masih ingat contoh yang selalu saya berikan. Dalam satu ayat yang sama, ada makna yang qat'i, tak ada ragu-ragu, ada makna yang zonni yang menyebabkan ulama khilaf, iaitu ayat berkaitan tentang iddah, tentang perempuan yang diceraikan oleh suami. Dia kena beriddah. Dalam tempoh iddah, dia tidak boleh dipinang oleh orang lain. Walaupun itu iddah tolak bain sekalipun. Kena tunggu habis iddah dahulu. Apatah lagi kalau tolak raj'i, suami dia masih boleh rujuk lagi dalam tempoh iddah itu. Soalannya, tempoh iddahnya lama mana? Jadi ulama bukan reka hukum. Ulama mengenal pasti hukum. Ya, jangan ingat ulama ni reka hukum, tidak. Mereka tukang cari hukum. Maka tempat yang paling basic untuk cari hukum adalah dalam Quran dan hadis. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang jelas spesifik tentang isu ini. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, ya, hendaklah mereka beriddah selama 3 quru. Maka yang qat'i dari segi makna dalam ayat ini adalah salasata. Salasata maknanya 3. Tidak ada kemungkinan makna salasah makna 2. Tak ada kemungkinan salasah maknanya 4. Qat'i salasah maknanya 3. Maka tidak ada khilaf. Semua ulama setuju dan seia sekata bahawa iddah perempuan yang diceraikan oleh suami ialah 3 quru. Tak ada yang kata 2 dah cukup, tak. Tak ada yang kata 4 baru cukup, tak ada. Baik. Cuma kalimah quru adalah kalimah bahasa Arab yang dipanggil kalimah mushtarakah. Perkataan yang dikongsi makna. Dalam bahasa Melayu pun ada perkataan macam itu. Bahasa mudahnya misalnya kaki. Kan? Kalau orang tu kata, sehari 2 hari ni saya sakit kaki. Kita tahu kaki di situ maknanya anggota badan. Kalau dia kata, bang nanti kalau pergi kedai singgah jeka, beli kain 4 kaki, nak cari anggota badan kat kain, tak mungkin. Terus automatik kita faham kaki di situ adalah satu ukuran, iaitu 12 inci. Ya. Kau dengan dia dengar boleh, tapi nak percaya kau fikir banyak kali lah, dia tu kaki pembohong. Kaki dia yang berbohong ke mulut yang berbohong? Kaki di situ bukan makna anggota badan. Kaki di situ menunjukkan orang yang kerap melakukan sesuatu. Kan? Kalau kaki minum, selalu minum arak. Kalau kaki bohong, selalu cakap bohong. Jadi, kalimah yang sama. Tapi dikongsi makna oleh banyak makna. Itu contoh dalam bahasa Melayu. Jadi, dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain pun ada ya, perkataan yang sama, makna berbeza. Bila makna berbeza, tidakkah timbul persoalan? Makna yang mana satu yang dimaksudkan? Jadi, quru adalah perkataan yang bermakna haid. Ya, quru dari segi bahasa Arab maknanya haid. Dalam masa yang sama, quru juga digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk kepada tempoh suci daripada haid. Haid itu dipanggil quru, suci juga dipanggil quru. Dua yang bertentangan dipanggil dengan makna yang sama, dengan lafaz yang sama. Contoh yang lain misalnya perkataan maula. Maula boleh merujuk kepada tuan hamba. Sebab tu kita kata maulana. Itu mana tuan saya, tuan kami, maulana. Tapi maula juga boleh digunakan untuk merujuk kepada hamba yang dimerdekakan oleh tuan dia, itu pun dipanggil maula. Jadi bila Quran mengatakan salasata quru, maka para ulama bertanya, adakah dalam Al-Quran quru di situ bermakna suci atau bermakna haid?
maka terpaksalah ulama merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Kenapa? Kerana ayat Quran ni kerap kali saling tafsir menafsirkan. Ayat ni menafsirkan ayat ini, ayat ini menafsirkan ayat ini. Yang kedua, ulama terpaksa merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana salah satu daripada fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Ada kalanya hadis memang bawa hukum. Ada kalanya hadis menerangkan Al-Quran. Baik. Yang ketiga, ulama terpaksa merujuk kepada kaedah bahasa Arab. Apakah kaedah bahasa Arab? Misalnya salah sata itu muannas. Kaedah bahasa Arab mengatakan kalau bilangannya muannas, yang dibilang mesti muzakkar. Antara haid dan suci mana muannas, mana muzakkar. Oh, sampai ke tahap itu ulama mengkaji. Natijah daripada mereka mengkaji ayat Quran, mereka mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merujuk kepada kaedah bahasa Arab, maka ulama dalam mazhab Hanafi memahami kurub dengan makna haid. Maka mereka menfatwakan bahawa perempuan yang dicerai oleh suami lepas berlalu 3 haid sudah habis iddah. Sementara ulama dalam mazhab Syafi'i setelah mereka berusaha gigih merujuk pada ayat Quran yang lain, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dan juga kepada kaedah bahasa Arab, mereka memahami huruf dalam ayat bermakna suci daripada haid. Lalu keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Jadi kalau 3 kali suci dia akan jadi lebih panjang. Kan? Kalau 3 kali haid, suci, haid, suci, haid, habis. Tapi kalau 3 kali suci, haid, suci, haid, suci, haid, tak habis lagi. Suci, haid baru habis. Sebab dia 3 kali suci. Adakah boleh kita kata yang beriddah dengan 3 kali haid telah buat bid'ah? Ya, kita tak ikut. Kita tak benarkan dalam mazhab Syafi'i, kamu baru 3 kali haid, kamu dah habis iddah, tak boleh. Kena tunggu sekali suci lagi. Memang tidak dibenarkan sebab kita taklid kepada mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak akan sampai mengganggu gugat orang yang taklid kepada mazhab Hanafi. Apa hampa ni? Bid'ah ni. 3 kali belum cukup, 2 kali baru belum cukup 3 kali suci kamu dah habis. Mana boleh ni? Tak akan sampai macam itu. Sebab la tabdi'a fi masailil khilaf. Ya, tak perlu kita nak membid'ahkan dalam masalah khilaf. Contoh yang lain, ya. Sebab tu dia kata lucu. Orang yang cakap nak juga bid'ahkan. Saya tahu benda ni khilaf. Tapi bila saya pegang kunut tu tak sunat, saya nak kata siapa baca kunut bid'ah juga. Janganlah macam itu. Apa makna belakang dada yang kamu laungkan selama ini? Kalau begitu sikap kamu. Baik, contoh yang lain. Nak katanya ayat Quran sendiri pun kalau dari segi makna masih ada tempat-tempat yang zonni. Yang tadi disebabkan satu perkataan, huruf. Di sini disebabkan satu huruf saja. Bukan setakat perkataan. Satu huruf saja menyebabkan ulama khilaf, iaitu ayat wudu. Ya, cara berwuduk kita ni selain daripada ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam Al-Quran. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hati-hati ya. Kadang-kadang sekarang ni orang suka nak jadi mufti dengan sekadar baca terjemahan Al-Quran. Ya, baca terjemahan Al-Quran tak salah. Tapi kalau sampai nak istinbat hukum semata-mata dengan terjemahan, itu tak cukup. Kalau baca idza kumtum ila solah, dia terjemah apabila kamu telah mendirikan solat. Bermakna wuduk lepas solat. Tak betul. Idza kumtum ila solah maknanya idza aradtumus solah, idza aradtum iqamatas solah. Bila kamu nak mendirikan solat, wuduk sebelum solat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa nak buat? Faghsilu wujuhakum. Cara berwuduknya, maka basuhlah wajah-wajah kamu. Banyak benar wajahnya, bukan wajah makna kamu kan ramai. Masing-masing ada wajah lah, basuhlah wajah masing-masing. Lagi wamsahu
wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu ilal marafiq, kepada sendi siku ni, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepada kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sehingga ke ka'bain, dua buku lali. Baik. Di mana tempat khilaf? Ada beberapa tempat. Salah satunya pada memahami huruf ba. Satu huruf saja. Wamsahu bi ru'usikum. Ada huruf ba di situ. Kalau kita lalu wamsahu ru'usakum lah, sapu kepala kamu. Tapi ditambah huruf ba yang menyebabkan ulama berbeza kefahaman. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ulama-ulama mazhab Syafi'i memahami huruf ba di situ lit tab'id. Dalam bahasa Arab, ada kalanya huruf ba digunakan untuk menunjukkan sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum maknanya sapulah sebahagian kepala kamu. Sebahagian dari segi huruf adat, sekadar 3 helai rambut, itu sudah dianggap sebahagian, tak banyak. Jadi mazhab Syafi'i ini remos friendly, sesuai untuk orang yang nak jaga remos kan. Jadi rambut dah setting elok, tak payah sapu suruh teruk sikit je. Tapi jangan sangka 3 helai rambut, tu salah. Dia mengaji CP-CP, sambil-sambil ngantuk, dengar-dengar ustaz kata kurang-kurangnya sekadar 3 helai rambut. Masalah otak dia sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Rambut dia panjang, dia pun sapu 3 helai. Ini bukan kepala. Quran suruh sapu kepala, yang 3 helai rambut tu qadar dia. Maknanya kalau kita tak ada rambut pun sekodar 3 helai rambut. Sikit sangat. Lepas tu kadang-kadang ada setengah ustaz, setengah tuan guru, dia bergurau kan dalam hadis Nabi SAW beritahu, Nabi SAW kenal umat baginda dari kiamat dengan cahaya daripada anggota wudu. Kan sehari dua ni orang suka pakai yang luminous tu, ikat kat muka, ikat kat tangan, tutup lampu menari. Jadi satu trend lah. Bila tutup lampu nampak macam orang lidi menari. Jadi bila tutup lampu, bila akhirat, tempat yang kena air wuduk ni akan bercahaya. Jadi ini gurauan. Senang nak kenal orang Malaysia, orang Indonesia, sebab cahaya dia kat kepala sikit. Sebab dia sapu sikit. Kalau orang lain mazhab dia. Ini hanya gurauan sajalah, tapi berdasarkan gurauan, berdasarkan hadis. Hadis mengatakan anggota wuduk itu akan bercahaya pada hari akhirat. Jadi ada mazhab yang memahami wamsahu bi ru'usikum dengan bantuan hadis. Ada dalam satu hadis, Nabi SAW ketika berwudu, baginda menolak sedikit serban baginda ke belakang, lalu baginda sapu di atas kepala, selebihnya di atas serban. Maka ulama yang bermazhab Hanafi istimbat bahawa tentulah yang ditolak itu perlu kena. Kalau tidak, kenapa Nabi SAW tolak ke belakang? Memadai sapu sikit macam mazhab Syafi'i kata. Bila ditolak ke belakang macam itu, menunjukkan sekurang-kurangnya kena 1/3 setapak tangan lah. Itu minimum. Kalau setakat 3 helai rambut tu tak sah wudu. Kemudian ada mazhab, iaitu mazhab Malik, memahami bahawa bi itu adalah ba zaidah. Ba zaidah ni makna ba yang ditambah tanpa membawa sebarang makna. Hanya tambah bagi sedap. Jadi takdir maknanya adalah tanpa huruf ba. Wamsahu ru'usakum. Hendaklah kamu sapu kepala kamu. Kepala semua sekali. Kalau sapu tapak tangan tak sah, apatah lagi kalau sapu sekadar 3 helai rambut. Baik. Boleh atau tidak, masing-masing dalam keadaan sudah tahu ada khilaf. Kita pegang mazhab kita. Kita kata okey, sah. Tapi kita kata kamu ni sapu sampai habis satu kepala ni bid'ah. 3 helai sudah cukup. Ataupun sebaliknya, kamu ni apa sapu 3 helai ni bid'ah, sepatutnya kena sapu semua sekali. Tak perlu. Bila kita rasa faham itu masalah khilaf, masing-masing bertaklid kepada ulama masing-masing. Yang mana benar di sisi Allah dapat 2 pahala, yang mana salah masih dapat 1 pahala. Kerana yang berijtihad itu orang yang layak untuk berijtihad. Jadi sebab itu beliau kata sangat luculah kalau orang itu masih berkeras untuk membid'ahkan dalam perkara yang ulama tidak seia sekata. Jadi kita sepatutnya cara yang lebih harmoni,
yang lebih tidak menimbulkan perbalahan dan persengketaan di kalangan umat Islam adalah yang bertaklid dengan mazhab ini, amalkan dengan mazhab itu. Yang bertaklid dengan mazhab lain, amal dengan mazhab lain. Jadi masing-masing tidak saling salah menyalahkan, tidak saling bid'ah membid'ahkan. Ya, jadi itu yang ada kaitan dengan tajuk kita ni. Bila ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada zanni, ada qat'i, ya, maka ada kalanya tak ada yang direct cerita pasal hukum itu, lalu ulama merujuk kepada sumber-sumber yang lain. Mana dalil? Saya langkau dahulu, ya. Pergi kepada muka surat 70. Kita lompat dulu baru kita patah balik. Iaitu dalilnya boleh merujuk kepada sumber hukum selain daripada Al-Quran dan Sunnah. A'immah, iaitu para imam empat mazhab dan fuqaha, ya, merujuk kepada sumber yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah, kerana mengambil dasar daripada hadis Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk beliau menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi gubernur di Yaman. Jadi mengambil sumber daripada selain daripada Quran hadis ni adalah sunnah. Kerana apa? Apabila Nabi SAW menghantar Sayyidina Muaz ke Yaman, baginda SAW interview dahulu. Jadi kadang-kadang orang komplain, apalah, nak ngajar agama pun susah sangat, nak kena tauliah apa semua, nak kena interview. Ya, buat konsert tak payah tauliah pula. Ya, memang konsert tu banyaknya yang haram, mana boleh bagi tauliah benda haram. Ya, buat tanggunglah dosa, yang izinkan dapat share dari segi dosa. Apa yang nak tauliahkan benda haram? Patutnya disekat. Tak timbul isu bagi tauliah benda haram. Habis nak mengajar agama kan benda yang baik. Sebab nak memastikan yang menyampaikan ilmu itu berkelayakan. Sebab idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila disandarkan satu urusan bukan pada ahli dia, maka tunggulah saat kebinasaan. Jadi tak boleh sewenang-wenangnya sesiapa, ya, tiba-tiba dah boring jadi pilot, tiba-tiba nak ngajar agama, ya. Dah boring ngajar geografi, tiba-tiba nak ngajar agama, ya. Dah boring jadi chef, tiba-tiba nak ngajar agama, ya. Kena dia tu ada kelayakan dahulu. Bukan kata tak boleh. Selepas dia jadi pilot, dia pun mengaji agama sampai dia alim, boleh. Selepas dia mengajar geografi, dia pergi belajar syariah, belajar apa sampai dia alim, ya boleh. Boleh tak boleh tu, maka itulah ditemuduga, diuji supaya kalau nampaknya layak dia ni, boleh jawab soalan dengan baik, kita bagi dia kebenaran mengajar. Nampaknya salah-salah jawapan dia ni, benda-benda basic pun tak tahu ni, ya, lain macam fikrah dia ni misalnya, maka tidak diberi tauliah. Nabi SAW nak hantar Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pun Nabi interview dahulu, Nabi cek dulu. Jadi Nabi SAW tanya, soalan interviewnya apa? Kaifa taqdi ya Muaz? Kaifa taqdi idza urida laka qada? Wahai Muaz, macam mana nanti kamu akan buat satu keputusan bila dibawa pada kamu satu kes, kamu nak putuskan macam mana? Ini soalan interview. Sayyidina Muaz jawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan buat keputusan berdasarkan Al-Quran. Lalu Nabi SAW tanya lagi, fa'im lam tajid fi kitabillah. Macam mana kamu boleh buat keputusan kalau tiba-tiba yang kamu nak putuskan tu tak ada dalam Al-Quran? Kamu tak jumpa dalam Al-Quran. Berarti daripada pertanyaan Nabi SAW ini akan ada perkara-perkara yang berlaku, kita nak cari solution direct daripada Quran, tak jumpa. Kalau tak, seolah-olah Nabi SAW bertanya benda yang sia-sia. Nabi kata, macam mana kalau kamu tak jumpa dalam Al-Quran? Padahal mesti jumpa dalam Al-Quran. Mana Nabi SAW bertanya benda yang sia-sia? Mustahil. Nabi SAW bercakap benda sia-sia. Wa ma yantiqu anil hawa. Bagi dia tidak bercakap ikut hawa nafsu. Lain kalau kita. Kadang 10 kita cakap, 8 yang sia-sia. Nabi tidak. Bila Nabi SAW tanya, bagaimana kamu akan buat satu keputusan kalau kamu tak jumpa dalam Al-Quran solusinya, berarti akan ada perkara yang direct solution dalam Al-Quran, tak jumpa. Lalu dia menjawab, fa bi sunnati Rasulillah. Kalau tak jumpa dalam Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tanya lagi, fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah.
Macam mana kamu nak buat keputusan kalau kamu tak jumpa dalam Al-Quran dan kamu tak jumpa dalam sunnah Rasulullah? Berarti akan ada perkara-perkara yang berlaku, nak cari direct solution, direct mention, solusi direct dalam Quran hadis, tak jumpa. Lalu beliau menjawab, ajtahidu ra'yi wala adu. Saya akan berijtihad berdasarkan pandangan kajian saya dan saya tidak akan cuai dalam melakukannya. Lalu Nabi SAW menepuk dada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul kepada apa yang meredakan Rasulullah. Maknanya Nabi SAW mereda dengan jawapan yang diberi oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahawa bila tidak jumpa direct solution dalam Al-Quran dan hadis, maka beliau akan berijtihad, mengkaji. Daripada ijtihad inilah datangnya sumber-sumber hukum yang lain, yang insya-Allah kita akan bincang secara terperinci, bukan terperinci sangatlah, agak ringkas satu persatu dalam kuliah yang akan datang. Antara sumber hukum selain daripada Quran dan hadis adalah ijma', iaitu kesepakatan ulama' sumber hukum. Qiyas, iaitu membuat bandingan antara sesuatu yang telah ada dalil, tengok sama asas hukum dengan sesuatu yang tidak ada dalil, lalu dipakai hukum itu kepada yang tidak ada dalil. Itu secara ringkas, qiyas. Kemudian ada namanya istishab, ya, menganggap sesuatu itu kekal kecuali dibuktikan berubah. Masalih mursalah, kebaikan-kebaikan yang tidak ada dalil khusus yang melarang ataupun mengiktiraf. Istihsan, pergi kepada sesuatu yang tersembunyi berbanding sesuatu yang jelas. Kemudian qaul sahabi, fatwa sahabat Nabi. Uruf, adat kebiasaan. Saddu zara'i, preventive measure, menyekat sesuatu yang membawa kepada yang haram dan lain-lainnya. Itu insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.